Arbitrage ni sebenarnya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat sebenarnya tuan-tuan jadi money changer je. Money changer. Contoh saya beli ringgit dekat money changer Viva Mall. Dalam tu ada money changer, harga dia RM4.30. Saya pergi ke Mid Valley, RM1 harga dia $1 harga dia RM4.40. Jadi saya beli daripada Viva Mall tu tadi RM4.3, jual balik RM4.4. Untung dia 10 sen. Macam tu je lah. Senang kan? Kita faham kan? Jadi sebenarnya daripada spread ataupun kelebihan yang ada dalam keuntungan di selisih. Kalau orang panggil on networking ni, dia panggil selisih. Perbezaan harga tersebut, tak kira lah apa jenis coin sebab kita dalam cryptocurrency. Jadi kat situ kita buat keuntungan sebenarnya. Itu yang paling ringkas. And kita jadi money changer. Dengan patuh syariat ataupun tak patuh syariat, tuan-tuan, mungkin saya boleh terangkan sikit. Bila kita jual beli coin tu tadi, dia kita panggil sebagai trading lah juga. Apa-apa pun trading juga kan. Sama ada dalam bentuk gold ke, fiat money ke, ataupun cryptocurrency, dalam trading. So trading kita ni tuan-tuan, kita tak menggunakan leverage. Leverage ni maksudnya nisbah ataupun penambahan nisbah. Contohnya kalau kita main dalam forex ataupun futures tu, dia ada leverage kan. Ada setengah-setengah berkenaan dengan hukum hakam ni, leverage ni dia ikut patuh syariah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh search sendiri. Saya bukanlah ustaz tuan-tuan, cuma saya bercakap berdasarkan apa yang saya faham kan. So dekat sini tuan-tuan, kripto kita berdasarkan berapa amount unit kita, dan kita tak hold coin yang lama. Contohnya daripada exchanger A terdapat 3 Bitcoin, exchanger B terdapat 10 Bitcoin, yang available 3 sahaja di pembelian harga rendah. So dia akan trade 3 sahaja. So kat situlah kelebihan dia. Alright. Baik, jadi hari ini tuan-tuan, tugas saya untuk bercakap soal rewarding program. So sebenarnya dalam rewarding program tuan-tuan, dia straightforward saja. Dia punya pengiraan kita straightforward. Jadi kelebihan dia tadi, orang yang mempunyai capital yang lebih besar, of course dia boleh buat keuntungan yang lebih besar dalam arbitrage tuan-tuan. Tetapi hari ini tuan-tuan, saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana kita punya database tu boleh menghasilkan pendapatan untuk kita. Database ataupun kenalan kita boleh mendapatkan pendapatan yang besar untuk kita. Macam Ijaz Ladin tadi buat, dalam tempoh 2 ke 3 bulan dia dah collect lebih kurang RM120,000 tuan-tuan. RM120,000. Kalau ikutkan modal untuk trading dia, mungkin baru 10 ke 12 ribu dolar. So dekat sini tuan-tuan, daripada kita introduce ataupun referral kita, orang yang berminat kita, sebab arbitrage ni sangat-sangat mudah tuan-tuan kan. Saya tak jumpa sebab kenapa orang tak nak buat arbitrage ni kan. Alright, saya sharekan skrin saya tuan-tuan. Saya ada 2 kategori rewarding dalam Gigamax ni. Yang pertama, yang kita panggil sebagai deposit reward. Hari ni orang, dia start buat deposit ataupun dia start letakkan capital dia. Tak kisah dalam apa-apa produk selain daripada GFC lah. Sama ada pool, sama ada arbitrage, sama ada ETF, sama ada ETF dan juga copy trade. Jadi mana-mana 4 produk ni tuan-tuan, dia letakkan deposit, automatically inilah yang kita dapat. Okey, sebagai contoh tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan adalah dalam kategori level 1 tuan-tuan kan. Tuan-tuan dalam kategori level 1. Level 1 di sini ya. Tuan-tuan dalam kategori level 1. Okey. Apabila tuan-tuan introduce saja, sebagai contoh tuan-tuan introduce saya lah, Sufi kan. Tuan-tuan introduce saya, untuk mudah saya buat pengiraan tuan-tuan, yang mana saya deposit $10,000. Automatically apa yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan akan dapat 10% terus daripada hasil daripada total capital saya ataupun deposit saya. Tuan-tuan akan dapat direct 10%, itu $1,000, tanpa mengurangkan saya punya margin trading saya. Margin trading saya tetap $10,000 tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dapat 10% ni daripada kita panggil reward lah yang dibayar oleh Gigamax. Jadi orang di atas tuan-tuan, dia akan dapat 13% pula daripada $1,000 yang tuan-tuan dapat. Tuan-tuan, orang atas tuan-tuan tu dia panggil level kedua lah. Level kedua. So bermakna 13% bukanlah
1,300 tuan-tuan, bukan daripada 13% daripada $1,000 tu tadi. $1,000 tu tadi. Bermaksud 13% daripada $1,000 atas tuan-tuan tu ataupun level kedua tu dia akan dapat sebanyak $130. Kan? First year. Yang ketiga pula, level yang ketiga 15% pula daripada 1,000, secara totalnya akan dapat $150. Level keempat 17%, $170. Level kelima 20%, bermaksud dia dapat $200. Jadi pembayaran deposit rewarding ni tertakluk untuk 5 level sahaja. 5 level sahaja. Ke bawah lah. Yang ni saya upside down kan. Saya terbalikkan structure tu. Jadi secara pengiraan dia, semua bonus itu dikira daripada level 1. Bukanlah level 1 override dia level 2, level 2 override dari level 3. Tak, tuan-tuan. Level 2, 3, 4, 5 semua akan override daripada level pertama. Untuk deposit untuk bila kita start saja terus dapat. Habis kalau besok orang saya deposit lagi $10,000 untuk orang lain lah. Dalam introducer saya, tuan-tuan tetap akan dapat lagi. Cuma pembayaran ini pertama kali sahaja. Contoh, hari ni tuan-tuan level pertama, saya masuk $10,000, automatically besok saya keluarkan $10,000, lusa saya masukkan $10,000. Tak dikira tuan-tuan kan? Sebab amount yang sama $10,000 untuk second deposit dia tak dikira. Sebab dia dah buat pembayaran itu sekali sahaja. Kecuali hari ni saya masuk $10,000, tuan-tuan dapat $1,000. Dengar elok-elok, $10,000, tuan-tuan dapat $1,000. Besok saya keluarkan $10,000, saya masuk hari yang berikutnya $15,000. Tuan-tuan akan dapat override yang kedua based on $5,000. $10,000 tu tak dikira dah. So dikira yang melebihi daripada $10,000 tu, itu baru dikira. Jadi tuan-tuan akan dapat override based on $5,000. Saya masuk 15, tapi 10 yang pertama tak kira. $5,000 yang kedua itu dikira sebagai 10%. Jadi tuan-tuan, calculation dia ni tuan-tuan tak perlu nak congak sebab sistem dah read everything. Kita punya sistem ni sangat-sangat canggih tuan-tuan. Baik. Jadi saya rasa deposit reward ni sangat-sangat straightforward tuan-tuan. Sangat-sangat straightforward. Cuma setiap level tu tadi bila kita nak override, dia ada minimum qualification. Contoh macam kat sini tuan-tuan lah. So level yang pertama saya tu mesti melebihi $500 lah. $500. Kalau kurang daripada $500, level yang pertama tetap dikira tuan-tuan sebab direct sponsor dia tak ada isu. Cuma level pertama ni digunakan untuk override level kedua punya kiraan. Level kedua digunakan untuk override level 3 punya kiraan. So level kedua $3,000 harus ada pada level kedua sahaja mesti $3,000. Bukanlah accumulate sampai level kelima dikira $3,000. Tak. Level kedua sahaja harus ada $3,000. So kalau level pertama saya ada Ali, level kedua saya ada Abu, Aminah, Hasan. Abu, Aminah, Hasan ni tiga-tiga ni mesti total lebih daripada $3,000. Tidak termasuk Ali yang level pertama tadi. Tuan-tuan faham macam itulah. Level ketiga mesti ada $5,000, level keempat mesti ada $10,000, level kelima mesti ada $30,000. Dan kebiasaannya dalam networking tuan-tuan pun tahu, makin besar di ke bawah kita punya level tu tadi lebih dalam, lebih ramai ataupun lebih kuantiti kita lebih besar lah. Jadi kat situ untuk mengelakkan manipulation berlaku dalam kita punya structure, maksudnya akan ada orang buka akaun kosong register orang semua. Jadi kat sini harus ada minimum qualification untuk setiap layer ataupun setiap level kita. Boleh tuan-tuan So saya ulang balik, level pertama mesti ada $500, level kedua mesti ada $3,000, ketiga mesti ada $5,000, keempat mesti ada $10,000. Apa jadi kalau tak cukup, kurang, kita tak dapat qualified untuk level tersebut sahaja. Yang mana level yang kita dah qualified, tak ada isu, kita tetap akan dapat keuntungan ataupun bonus deposit reward ni tadi. Okey, settle. Tak kisah apa-apa produk tuan-tuan, semua boleh dapat deposit reward. Tak kisah diambil. Tapi kita berceritakan kebanyakan dia semua dalam arbitrage lah kan. Arbitrage, so tak ada isu. Alright. Yang kedua pula tuan-tuan. Yang kedua, yang mana kita panggil withdrawal daripada
profit ataupun setiap kali orang withdraw pun tuan-tuan, kita boleh dapat keuntungan. Sebanyak 10% juga. The highest up to 10% juga. Hari ni orang deposit pun tuan-tuan dapat duit. Berapa banyak keuntungan dia trading, tuan-tuan tak dapat apa lah. Untung dia trading berapa banyak. Sehari dia boleh buat, sebulan dia buat 30%, ataupun 2 bulan dia boleh buat 200%. Pun tak dikira tuan-tuan, jikalau dia tak withdraw. Jadi bila dia withdraw sahaja, barulah kita as a introducer ataupun layer ke level up to 10 level, sehingga 10 level. Bila dia withdraw saja, barulah kita akan dapat profit ataupun percentage daripada setiap kali berlakunya withdrawal. Jadi deposit pun kita dapat, withdraw dapat. Tengah-tengah time dia buat profit tu kita tak dapat. Nampak So bila dia withdraw, level yang pertama kita boleh override sebanyak 10%. 10% daripada berapa total withdrawal dia. Total withdrawal. Level yang kedua 5.5%. Level yang ketiga 5.3%. Sama juga structure yang tadi tuan-tuan. Jadi kita tengok daripada direct sponsor dia tadi tu tuan-tuan, jikalau dia withdraw $10,000, level yang pertama dia akan dapat $1,000. Level yang kedua kita based on daripada 5.5% daripada $1,000 tu tadi juga. So tetap dikira yang sama tuan-tuan. Cuma kelebihan apabila withdrawal ni tuan-tuan, dia override sehingga kepada 10 level. Kalau daripada deposit reward tadi hanya 5 level sahaja. 5 level. Ini sampai 10 level. So yang terakhir daripada 2.9% lah. Sama juga macam deposit tadi tuan-tuan. Cuma dekat sini dia ada sehingga 10 level tadi, dia ada minimum qualification untuk minimum group sale untuk level tersebut. So saya ulang balik, level kedua harus ada $2,000 untuk level tersebut, mesti ada group sale dia lah. Level kedua saja dikira 2,000. Kalau ada 4 orang, seorang kena ada 500 lah. Kalau ada 10 orang, seorang kena ada 200 lah. Kan? Kalau 10 akaun dekat level 2 tu, seorang ada 200, dah dikira juga. Okey, boleh faham kan? So dia tak kira berapa ramai orang tu atau berapa banyak akaun. Dia kira total amount mesti 2,000. Boleh 2,000, level ketiga 8,000, level keempat mesti ada 15,000, 30,000, 45,000, 65,000 dolar, level ke-8 $75,000, level ke-9 $85,000, level ke-10 $100,000 dolar. Kalau tak cukup apa jadi? Tuan-tuan akan dapat override untuk level yang cukup saja, yang tak cukup tu tetap tak dikira tuan-tuan. Bila dah cukup, automatically sistem akan kira. Tapi bukan backdated lah. Pada semasa ataupun current override pada waktu itulah. Pada waktu tu ada berapa sale, waktu tu tuan-tuan boleh dapat. Untuk mengelakkan daripada dummy atau manipulation pada akaun, sebab kadang-kadang orang dia letak 10 akaun kosong tuan-tuan So nak fair to everyone, tuan-tuan pun dapatkan klien, so mesti kena ada minimum group sale untuk setiap level. Boleh tuan-tuan dia sangat straightforward tuan-tuan, dia senang sahaja dia tak susah. Jadi kat sinilah kelebihan kita tuan-tuan. Untuk grup kita ni dalam Gigamek ni tuan-tuan, tak perlu tumpukan kawan-kawan kita di Malaysia. Kita sekarang duduk dekat zaman teknologi tuan-tuan Duduk dekat zaman teknologi. Yang mana sebenarnya kita hari ni boleh buat bisnes tuan-tuan Kita buat bisnes hari ni secara global, secara online. Tuan-tuan tak perlu nak fokuskan cari kawan di Malaysia je. Tak perlu tuan-tuan. Dalam previous kita tuan-tuan, waktu time PKP pun kita lancarkan Zoom secara macam ni tuan-tuan. Kita boleh cater 68 buah negara tuan-tuan sebelum ni. Tuan-tuan, sekarang teknologi dia forced to be online. Tuan-tuan, duduk dalam sosmed ni, social media ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh promotekan Gigamek ni pada sesiapa pun. Kepada sesiapa sahaja pun, tak semesti dia orang Malaysia tuan-tuan. Jadi kita boleh communicate yang sama tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hantar kepada slide, hantar kepada link, dia berminat, dia try dulu dengan amount yang minimum mungkin. Dan daripada situ dia akan top up ikut harga ikut semasa lah keuntungan dia macam mana tuan-tuan. Jadi saya rasa itu saja.